Assalamualaikum. Muhammad Adib bin Muhammad Adonan merupakan Ketua Kumpulan bagi Kumpulan 7. Kami daripada kelas 3 BMMH S1/1. Kami akan melakukan presentasi bagi subjek penghayatan etika dan peradaban yang dikeluari oleh pensyarah Dr. Anidah binti Rabbani. Kami akan menerangkan tentang kepentingan kita semula pakaian terpakai terhadap alam sekitar dan komuniti. Berikut merupakan ahli kumpulan. Yang pertama diri saya sendiri, Muhammad Adib bin Muhammad Adonan. Yang kedua, Wan Ahmad Syakir bin Wan Ahmad Salahuddin. Ketiga, Parani anak lelaki Surendran. Ahli kumpulan keempat, Muhammad Hazim bin Ahmad Zulkafli. Yang kelima, Muhammad Syazwan Zuhelmi bin Muhammad Kasim. Dan yang terakhir adalah Muhammad Aiman Haikal bin Wira. Pengenalan. Untuk pengenalan, tujuan utama kami melakukan kajian terhadap tajuk kami adalah isu pembuangan pakaian terpakai di negara kita secara besar-besaran menyebabkan pencemaran terhadap alam sekitar khususnya di negara kita. Industri pakaian ini pula merupakan industri kedua yang paling mencemarkan alam sekitar di dunia selepas industri minyak dan gas. Di Malaysia, peningkatan pungutan sampah sejak daripada 2012 sehingga tahun lalu menunjukkan peningkatan secara berterusan. Data menunjukkan daripada SW Corporation menunjukkan peningkatan itu secara mendadak sampailah ke tahun ini. Selain itu, jumlah tapak pelupusan dan fasiliti kawalan pencemaran yang terhad di negara kita ini menyebabkan perbelanjaan jutaan ringgit daripada pihak kerajaan untuk menguruskan sisa-sisa dan pepejal ini yang dibuang oleh rakyat kita kerana sikap mereka yang tidak mempedulikan kesannya. Seterusnya, objektif kajian kami ingin mengkaji kepentingan kita semula pakaian terhadap pemeliharaan alam sekitar. Selain itu, kami juga ingin mengenal pasti tentang tahap kesedaran masyarakat di negara kita tentang kita semula pakaian terhadap pakaian terpakai. Selepas itu, mengenal pasti tahap kesedaran masyarakat terhadap kesan pembuangan pakaian terpakai. Dan yang terakhir, kami ingin mengkaji langkah atau kaedah yang terbaik untuk kita semula pakaian terpakai dari NGO atau badan-badan yang bertanggungjawab ini. Seterusnya, saya mempersilakan ahli yang seterusnya untuk dapatan kajian. Okey, terima kasih Muhammad Adib. Saya Muhammad Hazim bin Ahmad Zulkafli. Hari ini saya akan membentangkan hasil dapatan kajian dari yang telah diperoleh oleh kumpulan kami melalui Google Form. Berdasarkan Google Form yang telah diedarkan, terdapat 105 orang responden. Google Form ini dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A terdapat 5 soalan utama yang mengkhususkan pada soalan umum terhadap responden seperti jantina dan umur. Terdapat 3 soalan pada bahagian B yang berkaitan kawasan tempat tinggal responden, manakala bahagian C mengandungi 4 soalan mengenai pengetahuan responden terhadap pengintaran semula pakaian terpakai. Untuk bahagian A, majoriti jantina responden adalah lelaki dengan peratusan sebanyak 73.3%. Seterusnya, majoriti responden adalah berumur di antara 18 sehingga 30 tahun dan minoriti responden adalah yang berumur 61 tahun dan ke atas. Seterusnya, majoriti kaum adalah kaum Melayu diikuti dengan kaum India, Cina dan Iban. Selain itu, kebanyakan daripada responden yang menjawab Google Form ini adalah mereka yang telah bekerja dengan peratusan sebanyak 53.3% dan dari kalangan pelajar sebanyak 44.8%, manakala selebihnya merupakan individu yang tidak bekerja. Seterusnya, peratusan tahap akademi responden adalah 14.3% untuk SPM, 39% untuk diploma, 38.1% ijazah sarjana muda dan selebihnya adalah sarjana dan lain-lain. Seterusnya, bahagian B Google Form, soalan pertama adalah mengenai tempat tinggal responden. Kebanyakan responden tinggal di rumah teres dengan peratusan sebanyak
34.3% dan minoriti adalah yang tinggal di tanah persendirian. Soalan seterusnya adalah, adakah kawasan perumahan responden mempunyai tong kitar semula pakaian? Hasil daripada soalan tersebut menyatakan lebih separuh daripada kawasan responden tidak mempunyai tong kitar semula pakaian terpakai. Soalan terakhir untuk bahagian B adalah cara yang diambil oleh responden untuk mengatasi masalah pakaian yang telah rosak. Hanya sedikit daripada jumlah responden yang mengitar semula pakaian ke dalam tong kitar semula pakaian. Kebanyakan daripada mereka membuang ke dalam tong sampah biasa dan melupuskan dengan cara tersendiri seperti membakar dan dijadikan kain buruk. Akhir sekali, antara soalan yang ditanyakan pada bahagian C adalah mengenai pengetahuan responden terhadap kitar semula pakaian terpakai. Hampir 75% daripada responden tahu bahawa pakaian terpakai boleh dikitar semula dan hanya sedikit daripada mereka tidak tahu, manakala selebihnya tidak pasti. Seterusnya adalah soalan mengenai kesan negatif pakaian terpakai terhadap alam sekitar. Hasil daripada soalan ini, responden peka terhadap kesan negatif pakaian terpakai terhadap alam sekitar kerana majoriti daripada mereka mengetahuinya. Seterusnya, soalan mengenai kebaikan kitar semula pakaian terpakai terhadap alam sekitar. Seperti soalan pertama pada bahagian C, responden juga mengetahui bahawa kitar semula pakaian baik untuk alam sekitar dengan jumlah peratusan yang mengetahui adalah 62.9% dan hanya 18.1% daripada mereka tidak mengetahuinya. Soalan terakhir di dalam Google Form ini, adakah responden tahu bahawa sisa pembuangan fabrik boleh merosakkan kualiti tanah? Seperti yang dijangka, majoriti daripada mereka setuju bahawa sisa pembuangan fabrik boleh merosakkan kualiti tanah dan hanya sedikit daripada mereka tidak setuju dengan kenyataan tersebut. Sekian saja daripada saya. Saya seterusnya mempersilakan ahli kumpulan yang seterusnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Muhammad Hazim bin Ahmad Zulkafli. Berikut adalah video sesi temu bual saya bersama pihak penjual pakaian terpakai ataupun penjual bandel dan bersama salah seorang founder daripada NGO Bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Haikal bin Mira. Saya pelajar daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Okey, saya akan interview Encik berkenaan tentang assignment saya, tugasan berkumpulan daripada kursus penghayatan etika dan peradaban. Boleh Encik kenalkan diri Encik? Boleh. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Amirul. Saya ni founder kedai bandel lah, orang kata kedai bandel kan. Nama kedai saya Luri Manis. Lurimanis. Luri Manis. Bagi pihak Encik, kalau pakaian yang tidak boleh dijual tu, apa yang Encik lakukan? Saya akan kumpul semua baju-baju yang dah tak boleh pakai macam koyak apa semua tu. Dan saya akan simpan lah tak satu tempat. And then kalau mana yang boleh buat untuk kain basahan, lap-lap tu saya akan pakai lah. And then kalau yang lebih-lebihan tu saya bagi kat bengkel-bengkel kereta, bengkel motor untuk bagi diorang pakai lah untuk lap minyak ke apa benda semua. Basically dia akan pakai lah. Jarang lah buang. Ada juga yang buang macam yang tak boleh pakai langsung tu. Oh, okey, baik. Okey, kemudian dalam sehari berapa banyak pakaian terpakai yang akan dibuang? Yang akan dibuang dalam sehari, selalunya saya akan restock. Adalah sehari yang restock, tapi kalau setiap kali saya restock tu dalam satu bundle tu ada dalam 200 helai. Maybe tengok luck juga dalam 20 ke 50 macam tu lah. Ada ke agensi-agensi atau pihak-pihak yang bertanggungjawab uruskan pakaian terpakai ni? Setahu saya ada, tapi saya tak sure nama dia apa. Tapi yang saya tahu ada satu dekat Putrajaya,
Shah Alam pun ada. Selalunya agensi-agensi ni yang uruskan untuk orang anak-anak yatim, untuk gelandangan, macam tu lah. Memang ada satu spot untuk orang letak barang-barang yang untuk didermakan ke, and then bolehlah letak baju-baju terpakai tu. Bagaimana pakaian terpakai dapat membantu meningkatkan pendapatan? Bagi saya benda ni untuk part time saya je. So alhamdulillah lah buat masa ni sampai sekarang adalah pendapatan yang syukur alhamdulillah lah kan. Okey, seterusnya adakah Encik tahu kesan sekiranya pakaian terpakai ini dibuang secara tidak bertanggungjawab? Dia akan ni lah buatkan kawasan tu banyak sampah lah. Sebab kita tahu benda tu dah tak terpakai. Lepas tu bila buang merata, mencemarkan alam sekitar kan. Adakah Encik tahu kebaikan sekiranya pakaian terpakai ini dikita semula dengan cara yang betul? Kalau kita semula dengan cara yang betul, kita dapat membantu orang-orang yang susah. Dan kita akan dapat jaga kebersihan sebab kita tak buang merata baju-baju tu. Kita takkan membazir lah sebab benda tu akan dikita semula kan. So orang-orang kita akan recycle benda tu dan tak ada yang membazir lah. Okey, terima kasih Encik. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zainul Syahmi bin Abdul Rahman. Okay, saya sebenarnya adalah daripada penjaga bandar juga. Kita orang punya bandar, Port Resources bandar. So yang ni apa yang kita cuba buat lah. Daripada pihak Encik, apa yang Encik akan lakukan pada pakaian tidak boleh dijual? Okay, untuk pakaian tidak boleh dijual, biasanya untuk saya lah sebagai seorang penjaga sendiri, apabila kita beli salah satu bil ataupun satu kumpulan pakaian yang terpakai daripada pihak-pihak supplier di luar, apabila sampai terima dekat kami, apabila kita asingkan barang yang boleh dipakai dengan tidak boleh dipakai, terutamanya barang yang tidak boleh dipakai ni biasanya kita tak buang lah. Kita akan hantar untuk kita semula balik. Kita hantar dekat di antara NGO ataupun penghilangan yang ada proses untuk kita semula pakaian. So kita hantar dekat situ untuk diorang reproses balik untuk diorang kita semula. Dalam sehari tu berapa banyak pakaian terpakai yang dibuang lah? Untuk saya sendiri biasanya kalau untuk pakaian kita dah pilih, pakaian kita tak nak yang kita buang, biasanya lebih kurang 10 ke 20 kilogram anggaran untuk sehari lah. Kalau sebulan lagi banyak maksudnya. Ada ke agensi atau badan-badan yang bertanggungjawab untuk uruskan pakaian terpakai ni? Ada begitu banyak. Kalau kita boleh spesifikasikan, dekat kawasan Kelang sendiri, terutamanya dekat kawasan-kawasan di Pelabuhan Kelang, kebanyakan di antaranya ada pusat-pusat ataupun NGO dan ada kilang-kilang yang menguruskan segala pakaian, tak kisah terutamanya pakaian-pakaian yang kita nampak tak boleh pakai, yang terbuang. Kebanyakan semua ni telah diuruskan oleh NGO, di antaranya Cloth Care. Kalau korang boleh tengok dekat Instagram ataupun layari laman web diorang kan, Cloth Care, diorang ni mengumpulkan barang-barangan yang tidak terpakai, yang terpakai lah, yang kita buang-buang semua ni kan, semua diorang ambil dan diorang hantar ke salah satu pusat diorang untuk diorang kita semula balik dan diorang hantar balik pakaian diorang dan diorang buatlah, diorang bersihkan. Bagaimana pakaian terpakai tu dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan? Macam saya sendiri, dalam satu-satu pakaian yang terpakai tu, pakaian bandel lah, apabila satu tema, apabila permintaan tu meningkat tapi barang tak ada kan, so harga satu-satu pakaian tu kadang-kadang boleh meningkat dengan sangat-sangat banyak sampai-sampai orang kata tak boleh masuk akal kan. Itulah yang terjadi sebab apa, demand tu ada
Demand untuk pakaian terpakai tu ada. Okey, salah satu contohnya okey, baru-baru ni owner kepada Off-White tu dah mati kan. Okay. So lepas tu bila kita tengok barang-barang yang diorang keluarkan tu yang dah tak ada lagi, semua barang-barang tu meningkat harga dia. Okay, sebab demand dekat luar sangat-sangat tinggi. So itulah yang terjadi dan saya rasa ini adalah salah satu peluang untuk kami lah, peniaga ni, okay, untuk mendapatkan pendapatan, untuk meningkatkan pendapatan lah. Okay. Adakah Encik tahu tentang kesan sekiranya pakaian terpakai ni dibuang secara tidak bertanggungjawab? Oh, saya tahu sebab sejak saya mula dalam perniagaan bandar ni, okay, bila kita dah bayangkan lah dalam sebulan tu kita buka lebih kurang 100 ke 200 kilo baju. Okay, dekat situ bila kita dekat tempat kita sendiri pun kalau kita biarkan terlalu lama kan, pakaian ni dia ada satu asid, abuk baju ni. Kalau orang tak biasa hidup kan, orang kalau ada rasa jong ke apa, so dia akan dapat asma sebagainya. So kat situ saya dapat cari macam mana kita nak uruskan barang-barangan atau pakaian terpakai ni dengan lebih baik dan lebih selamat. Adakah Encik tahu tentang kebaikan sekiranya pakaian terpakai ni digitar semula dengan cara yang betul? Okey, kebaikannya banyak. Okay, pertama bila kita gitar semula ni, pertama sekali mungkinlah kita dapat selamatkan kita punya bumi daripada alam sekitar, daripada pencemaran alam sekitar. Kedua, pakaian-pakaian terpakai ni yang kita nampak, boleh ke, boleh pakai balik ke? Ya, boleh. Sebab bila ada satu pusat ataupun NGO yang mewujudkan pusat proses perkitaran semula baju ni, okey, kat sini dia boleh wujudkan satu peluang kedua yang baiklah untuk negara-negara yang tidak berkemampuan seperti di Aceh, di Afrika Selatan yang memerlukan pakaian-pakaian untuk orang pakai. Okay, dekat sini kita boleh supply baju-baju yang kita rasa dekat sini tak boleh pakai, okay, dekat sana tak boleh pakai apa, rosak. Tapi ada satu pusat yang wujudkan cara yang lebih baik untuk selamatkan diorang, untuk diorang rasa diorang pun boleh mendapatkan peluang kedua dengan mendapatkan pakaian-pakaian yang kita rasa tak okey, tak baik kan. Dekat sini di sini adalah satu peluang yang sangat baik untuk diorang meneruskan kehidupan. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim Zakaria. So saya adalah pemilik POP Resources. Kita menjalankan kitar semula pakaian terpakai khususnya. So kita dah menjalankan pakaian terpakai, pengurusan pakaian terpakai dalam masa setahun. Apakah proses yang dilakukan terhadap pakaian-pakaian tersebut? Okay, first of all, daripada kami sendiri, pakaian-pakaian terkumpul yang kami kumpulkan, kami mengitar semula pakaian tersebut, jadikan dia sebagai perca-perca kain dalam bentuk t-shirt yang kita potong mengikut saiz-saiz tertentu sebelum kita packing and kita hantar kepada kilang-kilang dan workshop untuk jadikan sebagai bahan mencuci lah, bahan pencuci, di mana dia digunakan untuk lap minyak cecair daripada sisa kilang dan workshop, khususnya lah untuk lap minyak enjin contohnya. Bagaimana cara untuk kami pihak awam untuk dapatkan khidmat daripada NGO atau badan-badan yang bertanggungjawab? First of all, ada beberapa situation kat sini daripada pengguna kepada NGO. Okey, macam ni. Mulanya daripada isi rumah tu sendiri, macam mana mereka nak uruskan pakaian-pakaian terpakai ni. Kita tak boleh buang terus ke tong sampah. Memang tak boleh. So macam mana cara mereka nak uruskan pakaian terpakai ni? Sekarang khususnya dekat Lembah Kinta, kita ada banyak sangat, kita boleh cakap sebagai rumah-rumah kita semula. Tempat which is you guys boleh letak pakaian-pakaian terpakai tu terus ke rumah kita semula tu, ataupun ada tong-tong bersih yang disediakan oleh jabatan-jabatan atau NGO, badan-badan
yang uruskan sisa-sisa fabrik ni. Okey, itu satu. Yang kedua, macam mana korang boleh mendapatkan, macam mana isi rumah boleh mendapatkan bantuan daripada NGO-NGO. Khususnya kalau mereka sendiri perlukan pakaian-pakaian untuk mereka pakai sebagai isi rumah. Mereka boleh pergi kepada pusat-pusat ataupun badan-badan yang saya cakap tadi, rumah pusat kita semula tu, untuk mereka ambil secara percuma di sana. Sebab badan-badan NGO ni selain mereka mengumpulkan dan menguruskan bahan fabrik sisa pepejal ni, mereka juga membuat satu kebaikan, bagi sedekah, bagi derma pakaian-pakaian yang masih lagi boleh pakai untuk isi rumah, pakai untuk teruskan hidup sebagainya. Macam tu. Bagaimana cara untuk meningkatkan kesedaran kita semula pakaian terpakai terhadap orang ramai? Okey, sebenarnya benda ni masih lagi ramai lagi yang tak sedar, ataupun kita boleh cakap kurang awareness dalam kalangan masyarakat kita. Even kalau kita cakap hari ni dekat pelajar-pelajar kita pun masih lagi ramai yang tak tahu, ataupun masih lagi ramai yang kurang peka tentang isu ni. Sebenarnya macam ni, pihak kerajaan sendiri boleh buat kempen untuk, contoh kempen setiap bulan untuk bagi kesedaran kepada masyarakat. Itu satu. Yang kedua, kita boleh sendiri atau badan-badan NGO ataupun kerajaan sendiri boleh pilih influencer-influencer yang ada pada hari ini sebagai duta ataupun ikon untuk jalankan ataupun untuk sebarkan lagi kesedaran kepada orang ramai. Sebab apa? Dekat media sosial hari ini information tu dapat sangat cepat. Kalau hari ni kita cakap, kita boleh dapat hari ni juga, sekarang juga kita boleh dapat. So dengan ada platform-platform media sosial hari ni, sangat laju untuk menyampaikan apa-apa saja information. So badan kerajaan ataupun NGO itu sendiri ataupun pihak-pihak mana-mana badan yang menguruskan sisa fabrik ni boleh menggunakan influencer lah, saya rasa yang terbaik untuk sebarkan maklumat, sebarkan kesedaran daripadalah pihak daripadalah masyarakat yang berumur sampailah ke tadika. Ataupun boleh buat apa-apa program sebulan sekali, di mana kita boleh kumpul barang-barang daripada rumah, isi rumah kita kumpul, jadikan satu sebagai program bulanan. Itu salah satu cara untuk kita sebarkan kesedaran, dan juga kita bagi tahu apa impak dia kalau kita tak kontrol benda ni masa akan datang. Kita boleh sebarkan dekat iklan. Contoh iklan, kita boleh bayar kepada iklan TV, televisyen hari ni, Astro khususnya, sebarkan iklan, kita buat satu video sebagainya untuk sebarkan kepada orang ramai boleh tengok, dan semua akan dapat kesedaran dari situ. Baik. Okey, kemudian dalam masa setahun, berapa banyak pakaian terpakai yang akan diproses? Okey, kita sendiri dalam masa setahun hampir 10 juta kita anggarkan hampir 10 juta dalam masa 1 tahun yang kita sendiri boleh proses. Okey, itu kita dekat dunia dianggarkan berjuta-juta tan yang dunia hasilkan. Dekat China sendiri hasilkan 20 juta tan 1 tahun. 20 juta tan tu adalah sisa fabrik ni sendirilah, pakaian kita yang kita pakai hari ni. Sisa fabrik ni first kali kita boleh bagi tahu, dia bukan saja pakaian, baju kita, dia adalah beg, termasuk beg, kasut kita, tie apa semua, itu termasuk dalam sisa fabrik. So itulah anggaran yang kita dapat hari ini melalui data-data yang diorang kaji. So kat sini bila berjuta-juta tan ni, banyaklah, sangatlah banyak. Sangat banyak. Okey. Sangat banyak, okey. Kemudian, adakah Encik tahu kesan sekiranya pakaian terpakai ini dibuang secara tidak bertanggungjawab? Okey. Kesan dia sebenarnya dekat pakaian ni sendiri ada satu chemical, which is kalau kita buang ke tanah, and air akan melalui chemical, air hujan lah. Contoh baju tu kita letak dekat tanah, air hujan akan menitis melalui chemical ni. Dekat baju ni dekat pakaian ni ada chemical daripada petroleum. So minyak tu sendiri lah memang tak bagus untuk pH tanah, untuk kesihatan tanah kita.
So dia akan melalui tanah dan masuk terus meresap ke dalam tanah. Dalam tanah ada apa? Dalam tanah ada saluran air mineral yang bersih. Bila pakaian punya sisa chemical ni dah meresap masuk ke dalam kita punya laluan air mineral, so impact dia apa? Jelas sekali impact dia, minuman air mineral kita sendiri pun dah tercemar. Jangan kata air sungai, air mineral sendiri pun dah tercemar. So apa air mineral ni? Air mineral ni air yang kita minum, kita gunakan hari-hari untuk mencuci pakaian, minum. Kalau lah benda ni tercemar, boleh imagine tak apa akan jadi. Kesihatan kita, impact yang kita kalau kita minum. And tanah tu sendiri dah tak ada kualiti dah. Nilai pH tanah akan menurun. Inilah kesan yang paling tinggi kalau kita tak uruskan sisa fabrik ni. Satu lagi, sisa fabrik ni mengambil masa ratusan tahun untuk dia terurai. Sama macam plastik. Kalau lah dia basah, takkan dia boleh terbakar kan. So kalau dia basah, dia akan terus macam tu and mengambil masa ratusan tahun. So kalau kita tak settle benda ni, habis. Anak cucu kita memang habis. Bagaimana dengan mengitar semula pakaian terpakai dapat menyelamatkan alam sekitar? Okey, dia macam ni. Sekarang ni terlalu banyak sangat pembuangan, sisa pembuangan. So kita kena cut loss benda ni. Kita kena cut loss. Kalau kita terus benda ni control. Kalau kita tak control benda ni, dia akan terus buang. Memang habis. Ada beberapa cara yang hari ini gunakan untuk hapuskan pakaian ni. First, paling mudah sekali lah, bakar. Kalau kita tahu bakar apa kesan dia, asap yang dikeluarkan oleh sisa pakaian dan sisa-sisa sampah lain, udara kita akan tercemar. Itu satu. Kalau saya cakap tadi, kalau kita terus buang, bagi mereka yang buang ke tempat yang betul, tak apa. Masih lagi boleh bakar walaupun udara kita tercemar. Tapi bagi mereka yang terus buang, mengalir ke sungai, mengalir ke laut, ekosistem laut kita akan habis. Ekosistem laut, sungai akan habis, tanah akan merosot. So benda akan jadi teruk. So kita kena kurangkan. Kalaulah satu tahun berjuta-juta tan daripada seluruh dunia, satu tahun kita ambil 5 tahun, tak tahu apa akan jadi. Kemungkinan besar kalau 10 tahun sisa pakaian ni lagi tinggi daripada KLCC. Takkan kita nak biar sesebuah negara tu terkenal dengan sisa pembuangan. So kalau kita sendiri ataupun pelajar-pelajar, kita kena ada satu sifat, kita kena selesaikan daripada isi rumah. Maksudnya daripada rumah, kalau kita nak buang pakaian tu, kita jangan letak dalam plastik sampah yang ada dengan makanan. Asingkan. Sisa pembuangan makanan lain, sisa pakaian lain. Daripada isi rumah sendiri yang perlu tapis benda ni. Bukan buang semua sekaligus kat sampah and badan-badan jabatan lain yang akan asingkan kat sampah. Bila waktu tu memang dah terlambat. Banyak kerja, leceh. Orang takkan nak asing-asing satu-satu. So kita kena asingkan dari rumah. So abang kakak kita tolong asingkan baju-baju yang tak pakai, letak tepi and then pergi hantar dekat rumah-rumah kita semula. Untuk charity ataupun untuk pembuangan ataupun untuk urusan-urusan lain. Sisa pakaian juga boleh kita hancurkan untuk buat pakaian baru. So banyak benda yang kita boleh buat daripada sisa fabrik. So last daripada saya, kita kena tapis daripada isi rumah itu sendiri. Kesedaran tu kena sebar dengan luas. Itu saja. Okey, itu sajalah. Terima kasih ya. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Salam. Seterusnya saya akan memberi peluang kepada Muhammad Syazwan untuk pembentangan seterusnya. Okay, terima kasih kepada saudara Aiman Akral dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syazwan Zulhini bin Muhammad Kasim dan hari ini saya akan membentangkan tentang hasil kajian daripada sesi temu ramah yang dilakukan oleh Aiman sebentar tadi. Terdapat beberapa poin yang dapat saya diketengahkan bila melihat semula pada sesi temu ramah yang dilakukan oleh Aiman Akral. Okay, yang pertama adalah pakaian yang tidak terjual telah dihantar kepada badan bukan kerajaan untuk diketa semula pakaian tersebut oleh mana-mana peniaga kedai pakaian. Yang kedua, harga pakaian terpakai melonjak naik kerana berlakunya permintaan yang tinggi daripada pelanggan-pelanggan. Yang ketiga, terdapat rumah yang dijadikan sebagai pusat kita semula untuk masyarakat yang ingin menyumbangkan pakaian terpakai mereka. Keempat, peniaga bersetuju bahawa pakaian yang tidak terpakai sewajarnya dikita semula supaya dapat mencegah pencemaran alam dan pada masa yang sama dapat membantu mereka yang lebih memerlukan.
Yang kelima adalah peniaga mengesyorkan pihak kerajaan ataupun badan bukan kerajaan menyiarkan lagi tentang kebaikan menderma pakaian terpakai mereka melalui kaca TV ataupun platform media sosial. Yang keenam adalah peniaga sendiri menganggarkan sebanyak 10 juta pakaian terpakai yang telah diproses dalam tempoh setahun di negara ini sahaja. Jika kita mengaitkan pakaian terpakai yang telah diproses dalam beberapa bilion dalam tempoh setahun. Yang terakhir, terdapat bahan kimia ataupun dikenali sebagai petrol dalam penghasilan baju yang mana ia mampu merosakkan alam sekitar jika tidak diuruskan dengan begitu baik. Berdasarkan soal selidik dan juga temu ramah yang telah kami lakukan, kumpulan ini dapat merumuskan bahawa masyarakat sekarang telah mempunyai kesedaran terhadap penggunaan baju terpakai. Hal ini kerana rata-rata responden yang telah menjawab survey adalah dalam lingkungan berumur 18 hingga 30 ataupun lebih kepada remaja dan dewasa. Masyarakat sekarang juga tahu tentang keburukan fabrik yang mana ia mampu menggugat alam sekitar dan juga manusia dalam kehidupan seharian. Itu sahaja daripada saya pas kepada seterusnya. Terima kasih kepada saudara Syazwan. Sekarang saya ingin buat pembentangan tentang cabaran kajian. Yang pertama, cabaran pertama ni adalah antaranya salah satu cabarannya adalah kami tidak dapat membuat temu ramah dengan pihak Majlis Perbandaraan. Kami telah menghubungi mereka beberapa kali tapi mereka tidak memberi apa-apa respons dan kami juga mengalami masalah dan tidak berjaya buat bertemu ramah dengan mereka. Terusnya kami tidak dapat berjumpa dengan badan-badan yang agensi-agensi yang bertanggungjawab dengan kepentingan kita semula. Kami hanya mendapat kurang 3 orang saja untuk membuat temu ramah dan bertanya tentang isi-isi yang berkaitan dengan aktiviti kita semula. Dan cabaran yang ketiganya adalah pandemik COVID-19. Masalah ini adalah merupakan cabaran yang paling mencabarkan semasa kita menjalankan kajian kita ni. Terdapat beberapa langkah atau kaedah yang terbaik kita semula pakaian terpakai dari badan bertanggungjawab dan pihak NGO. Salah satunya adalah menerapkan kesedaraan bermula dari isi rumah dengan mengasingkan pakaian atau bahan fabrik dari sisa sampah yang lain. Contohnya seperti setiap penduduk rumah hanya perlu mengetahui bahawa mengasingkan sampah sarap mengikuti kategorinya. Seterusnya, pakaian terpakai atau sisa fabrik yang telah diasingkan boleh dihantar ke pusat-pusat kita semula yang berdekatan. Ini merupakan salah satu langkah yang paling bagus untuk mengumpulkan pakaian terpakai dan sisa fabrik secara berlebihan. Terusnya, kita boleh menghubungi pihak berkuasa di kawasan kediaman untuk menghantar pakaian terpakai yang telah diasingkan. Setiap NGO atau badan-badan bertanggungjawab dengan aktiviti kita semula pakaian menyediakan tong besar-besar yang khas untuk mengumpul bahan fabrik atau pakaian yang dipakai. Dan seterusnya, pihak kerajaan atau NGO menyediakan kempen kesedaran tentang kepentingan kita semula pakaian atau menggunakan media sosial sebagai ejen penyampaian informasi tentang kepentingan kita semula pakaian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada sahabat saya, saudara Farhani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wak Ahmad Syakir bin Wak Ahmad Salahuddin. Saya akan berkongsi kepada anda semua tentang kepentingan kajian yang kami lakukan untuk tugasan ini. Okey, kepentingan kita semula pakaian terpakai terhadap pemeliharaan alam sekitar kami dapat senaraikan kepada 4 poin utama. Okey, poin yang pertama ia dapat meningkatkan kesedaran masyarakat. Di sini masyarakat dapat menyumbang kepada kebaikan dan mengurangkan pencemaran terhadap alam sekitar di negara kita. Seterusnya, ia dapat menjimatkan perbelanjaan. Ia juga dapat kita berkongsi pakaian terpakai tersebut kepada golongan-golongan yang memerlukan seperti golongan fakir miskin dan golongan yang tidak berkemampuan. Seterusnya, ia dapat menyelamatkan alam sekitar. Seperti yang kita tahu, seperti yang telah dikongsikan oleh rakan-rakan saya sebelum ini, menerusi pakaian terpakai ini mempunyai banyak bahan kimia yang tidak baik yang akan menyebabkan kualiti tanah semakin menurun dan merosot, dan ini akan menyebabkan ekosistem negara boleh terganggu. Yang terakhir, ia dapat membuka industri dan sumber baharu kepada golongan-golongan kecil yang ingin berniaga. Terusnya, kesimpulan. Okey, secara keseluruhannya apa yang kita dapat simpulkan, kita semula pakaian terpakai terhadap pemeliharaan alam sekitar terbukti sangat penting untuk ekosistem negara. Seperti apa yang kita telah kongsi sebelum ini, ekosistem negara perlu dilindungi kerana jika ia tidak dilindungi,
pada masa hadapan dia akan memberikan kesan buruk kepada golongan pada masa akan datang. Kesimpulan seterusnya, kesedaran tentang kepentingan kita semula pakaian terpakai terhadap pemeliharaan alam sekitar perlu diperluas dan dipupuk di setiap lapisan masyarakat. Di sini dapat saya bukan yang kesedaran ini perlu dipupuk sejak di bangku sekolah lagi. Melalui kajian borang selidik yang kita dapat lihat yang majoriti masyarakat mengetahui tentang kesedarannya, cuma apa yang dapat disimpulkan di sini masih belum dipraktikkan secara menyeluruh dan perlu diberikan kesedaran dengan segera. Dan akhir sekali, kita semula pakaian terpakai dari NGO atau badan yang bertanggungjawab yang telah dikongsikan melalui video temu ramah itu perlu dipraktikkan bersama oleh orang awam, kerana semua permasalahan ini hanya boleh diselesaikan jika kita bersama-sama berganding bahu dalam selesaikan isu ini. Jadi sekian saja daripada kumpulan kami. Diharapkan apa yang dapat kami kongsikan ini memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat di negara Malaysia khususnya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum dan salam sejahtera.